sosial. Tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh kerajaan terhadap individu yang menyalahgunakan media sosial adalah berpanduan undang-undang sedia ada selaras dengan prinsip rukun negara keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa setiap warga negara dijamin hak kebebasan bersuara, namun harus difahami bahawa hak yang dimiliki adalah bukan bersifat mutlak dan masih tertakluk kepada undang-undang yang ada demi kepentingan keselamatan negara, hubungan baik dengan negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral menurut perkara 10, 2 dan juga 4 Perlembagaan Persekutuan. Dengan mendukung prinsip dengan izin no one is above the law, tindakan-tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh kerajaan adalah berpaksikan peruntukan undang-undang sedia ada serta berdasarkan aduan daripada masyarakat awam atau pihak yang terkesan tanpa ada unsurnya dengan izin double standard. Tiada sekakan ke atas mana-mana individu yang meluahkan perasaan atau pendapat, tetapi perlu ada usaha daripada pihak-pihak kerajaan dalam lingkungan dan batasan undang-undang bagi memastikan rakyat dalam menggunakan media sosial tidak melampaui batas norma masyarakat, menghasut ke arah kebencian atau mengancam keamanan dan kestabilan negara. Seperti yang dinyatakan oleh pihak TikTok, saya nak merujuk kepada kenyataan media yang dibuat oleh pihak TikTok. Mereka sebut dalam satu kenyataan media bahawa sebarang keputusan yang diambil oleh pihak TikTok terhadap pengguna-pengguna TikTok adalah berdasarkan kepada garis panduan komuniti mereka dan bukan atas arahan mana-mana kerajaan. Jadi dalam ucapan yang berhormat Senator sebut bahawa ada seorang pengguna yang disekat sepanjang 10 tahun. Saya nak jelaskan di sini bahawa SKMM ataupun KKD kita tak ada apa-apa maklumat tentanglah insiden yang disebut oleh Yang Berhormat Senator semasa perbahasan beliau. Isu terakhir yang dibangkitkan oleh YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof membangkitkan isu iklan yang menjolok mata di portal berita dalam tarian. Untuk makluman setakat ini, pihak SKMN tidak pernah menerima sebarang aduan berkenaan iklan-iklan menjolok mata di portal-portal berita dalam talian. Kebiasaannya, laman-laman sesawang internet termasuk portal-portal berita akan memaparkan iklan-iklan berdasarkan kepada profil dan subjek pilihan pengguna-pengguna. Bagi portal berita, iklan merupakan salah satu daripada punca pendapatan yang memastikan bahawa perkhidmatan mereka kekal dapat ditawarkan kepada pengguna secara percuma atau dengan yuran yang amat rendah. Memang terdapat pelbagai jenis iklan yang tertera di alam maya dan ada di antaranya yang mungkin tidak sesuai atau tidak ingin dilihat oleh sesetengah orang. Oleh demikian, masyarakat disarankan untuk menjaga informasi peribadi mereka dan menghindari diri dari mengklik iklan yang mencurigakan. Lebih kerap klik iklan yang tidak senonoh, lebih tinggi risiko akan ditawarkan jenis iklan yang kandungannya yang sama. Orang awam turut dinasihatkan untuk membuat aduan kepada SKMM ataupun Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF sekiranya terdapat iklan-iklan sedemikian yang dipaparkan di mana-mana sesawang yang dilayari. Saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat Senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2023 yang menyentuh mengenai peranan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kementerian mengambil perhatian dan akan mengambil tindakan susulan terhadap isu-isu yang dibangkitkan bagi menambah baik perkhidmatan di bawah bidang kuasa kementerian. Sekian ucapan saya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih kembali dan tahniah kepada Timbalan Menteri. Terus kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Tan Sri Yang di-Pertua, Salam Malaysia Madani.
Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam pembahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat dasar di Dewan Negara yang mulia ini dan memberikan pandangan mengenai isu-isu yang melibatkan hal-hal berkaitan Kementerian Perdagangan antarabangsa dan industri. Saya dan kementerian ini amat menghargai dan dalam masa yang sama prihatin terhadap semua pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan untuk diintegrasikan dengan pelbagai inisiatif kerajaan dalam usaha untuk terus memulihkan ekonomi negara agar terus maju dan kekal mampan demi kesejahteraan rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan membangkitkan agar Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 perlu libat urus bersama dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian untuk mempertingkatkan hubungan rangkaian industri antara perusaha kecil dan sederhana PKS dan pelaburan langsung asing FDI serta merangka program-program pembangunan industri 4.0. Kementerian MITI telah merangka Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, New Industrial Master Plan 2030, bagi mengganti Pelan Induk Perindustri ketiga, Third Industrial Master Plan yang telah tamat tempoh pada tahun 2020. Satu pasukan khas, iaitu pasukan Petugas Kajian Semula Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz. Pasukan petugas ini dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi yang berpengalaman dengan mandat untuk membuat draft semula NIMP baharu. Satu mesyuarat telah dilakukan pada 23 hari bulan Februari dan mesyuarat kedua akan diadakan pada 10 hari bulan April. NIMP ini akan dirangka berlandaskan dasar pelaburan baru negara berteraskan aspirasi pelaburan nasional, National Investment Aspiration, yang fokus kepada pelaburan berimpak tinggi yang dapat meningkatkan kompleksiti ekonomi, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik, membangunkan kluster baru dan sedia ada, serta mempertingkatkan keterangkuman dalam mensasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berintensifikasikan modal dan teknologi. Dasar ini juga memberi tumpuan kepada keterangkuman dan kemampanan yang diselari dengan maklumat alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. MITI akan melaksanakan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh, all stakeholders termasuk sektor perusahaan kecil dan industri serta dewan-dewan perniagaan bagi memastikan sinergi di peringkat dasar dan industri, terutamanya dalam mewujudkan ekosistem yang menyokong serta memangkin Malaysia dalam pembangunan perindustrian pada masa hadapan. Yang Berhormat Senator Puan Susan Cemarai Anding memohon kerajaan menyatakan jenis pelaburan berimpak tinggi atau berkualiti tinggi telah masuk ke Malaysia yang dapat mengembangkan lagi ekonomi Malaysia dan menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Pelaburan berimpak tinggi adalah projek-projek pelaburan yang berteknologi tinggi, bernilai tambah tinggi, berintensifikasikan pengetahuan, kemahiran, ekspor dan modal, penyelidikan dan pembangunan serta projek-projek yang melengkapkan ekosistem industri tempatan. Berdasarkan laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA bagi tempoh Januari sehingga Disember tahun lepas, Malaysia telah merekodkan 264.6 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, sektor perkilangan dan sektor utama termasuk peladangan dan komoditi, pelombongan dan pertanian. FTI kekal sebagai penyumbang utama bagi jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 163.3
bilion ringgit atau 61.7%. Sementara itu ADDI ataupun pelaburan langsung domestik menyumbangkan sebanyak 101.3 bilion ringgit atau 38.3% bagi tempoh yang sama. Pelaburan yang diluluskan pada tempoh ini melibatkan 4,454 projek dan akan menjana 140,370 peluang pekerjaan. Bagi sektor perkilangan, sebanyak 27,894 atau 36.7% peluang pekerjaan adalah dalam kategori pengurusan, teknikal dan penyeliaan daripada sejumlah 76,093 peluang pekerjaan baru di dalam sektor tersebut. Ini menunjukkan bahawa pelaburan di dalam sektor perkilangan menjanakan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada negara. Antara pelaburan berimpak tinggi yang telah masuk ke Malaysia bagi tahun 2022 adalah seperti berikut. 1. Samsung STI Energy Malaysia yang telah membuka kemudahan pembuatan sel bateri EV fasa 2 di Seremban. Gegasi semikonduktor dari Korea tersebut telah melaksanakan pelaburan terkumpul sebanyak 7 bilion ringgit dengan memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran pertama di Asia Tenggara. Pelaburan ini dijangka akan menjanakan 1,303 peluang pekerjaan baru. Kedua, TFEMD Microelectronics Sdn Bhd telah mengumumkan rancangan untuk mengembangkan kemudahan perkilangannya di Pulau Pinang. Dengan pelaburan modal hampir 2 bilion ringgit, kemudahan perbuatan baru ini dijangka mewujudkan lebih 3,000 pekerjaan baru dalam bidang kejuruteraan semikonduktor termaju, reka bentuk dan teknologi proses untuk penyelesaian pengkomputeran berpotensi tinggi. Ketiga, Ferrotic Holding Corporation, pembekal global bahan, komponen dan sistem ketetapan penyelesaian Precision System Solutions telah mengumumkan pembinaan kemudahan perbuatan baru di Kulim High Tech Park, Kedah dengan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 766 juta ringgit dan akan menjana 821 peluang pekerjaan. Kilang yang bakal menjalankan kerja pemasangan elektronik, mekanik dan fabrikasi bahan termaju bagi peralatan semikonduktor ini berhasrat untuk memenuhi keperluan pelanggan sambil mengembangkan perniagaan kumpulan syarikat di serata dunia. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Dr. Haja Wan Martina Wan Yusof memohon kerajaan menyatakan langkah segera bagi meningkatkan kemudahan fasiliti dan infrastruktur bagi menyokong kelangsungan pelaburan di Kelantan. Kerajaan telah menyediakan peruntukan kepada MITI di bawah program menaik taraf infrastruktur asas kawasan perindustrian berintegrasi sedia ada berjumlah 255.55 juta ringgit dalam tempoh RMK ke-10. Dan 87.56 juta ringgit dalam tempoh RMK ke-11. Manakala sebanyak 81.64 juta ringgit diperuntukkan bagi RP1 dan RP2 di bawah RMK ke-12 dan kumpulan wang amanah COVID-19. Dari keseluruhan jumlah peruntukan ini, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 19.88 juta untuk menaik taraf infrastruktur asas kawasan perindustrian di negeri Kelantan. Jumlah yang telah dibelanjakan setakat ini adalah sebanyak 14 juta ringgit ataupun 70%. Peruntukan tersebut adalah untuk menaik taraf infrastruktur asas yang merangkumi jalan raya, sistem peparitan dan saliran, lampu jalan dan papan tanda dan sebagainya. Sebanyak 7 kawasan perindustrian di negeri Kelantan telah menerima faedah di bawah peruntukan ini. Di antaranya ialah kawasan perindustrian kawasan Kuala Krai, kawasan perindustrian Bandar Tanah Merah,
kawasan perindustrian Gua Musang, kawasan perindustrian Jeli, kawasan perindustrian Pengkalan Chepah 1, kawasan perindustrian Pengkalan Chepah 2 dan kawasan perindustrian MIEL Lundang. Kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri dan PBT adalah amat penting untuk menentukan kejayaan sesebuah negeri untuk menarik pelaburan. Dengan kerjasama ini akan dapat mewujudkan satu ekosistem pelaburan yang kondusif termasuk penyediaan kemudahan infrastruktur yang menyokong pembangunan industri dan kelangsungan pelaburan. Bagi meningkatkan kemudahan, fasilitis dan infrastruktur bagi menyokong kelangsungan pelaburan dan memastikan infrastruktur di kawasan perindustrian dalam keadaan yang kondusif. Antara inisiatif yang digalakkan oleh kerajaan ialah satu, menubuhkan operasi pengurusan kawasan perindustrian iaitu unit penyelarasan perindustrian dalam pihak PBT bagi mengurus dan menyelenggarakan serta mengadaptasikan elemen industrial forward seperti cloud computing, remote monitoring dan predictive maintenance. Adalah dimaklumkan bahawa kawasan perindustrian diuruskan oleh PBT di bawah seliaan kerajaan negeri. Kerajaan pusat hanya boleh memberikan cadangan dan juga panduan, tetapi akhirnya keputusan di bawah kerajaan negeri. Cadangan kedua adalah untuk membangunkan kawasan perindustrian berkonsepkan moden, lestari, mesra, pelabur dan berimpak tinggi dengan menyediakan kemudahan seperti akses internet berkelajuan tinggi, asrama, kawasan rekreasi, auditorium dan hotel. Ketiga, menawarkan semua plot industri lama, pajakan tamat ataupun penamatan pajakan oleh pengewa terdahulu untuk pengewa baru. Selain itu, unit khas Industrial Estate Unit telah ditubuhkan pada 2 hari bulan Februari 2023 di bawah MAIDA yang bekerjasama dengan semua pemilik tanah perindustrian bagi memantau dan membangunkan taman perindustrian untuk menarik pelaburan berkualiti. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Muhammad Apandi Muhammad telah menekankan mengenai perkembangan kenderaan EV atau kenderaan elektrik di Indonesia sebagai perbandingan dan seterusnya mencadang supaya kerajaan turut memberi fokus yang sama di Malaysia dengan menjemput pelabur-pelabur asing berkaitan. Tan Sri, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 17 hari bulan Februari, pasukan petugas EV kebangsaan ataupun National EV Task Force NEVTF bertanggungjawab untuk menilai dasar semasa, memantau pelaksanaan program dan inisiatif serta merangka dasar dan inisiatif baharu berkaitan pembangunan industri kenderaan EV atau kenderaan elektrik dalam negara secara menyeluruh. NEVTF ini diketuai oleh MITI dan diwakili oleh pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan pihak industri berkaitan sebagai pendekatan menyeluruh jentera negara ataupun whole of government approach. Berbeza dengan Indonesia yang mempunyai reserve sumber alam yang besar seperti nikel, industri di Malaysia pula mempunyai kelebihan dari segi pembekalan produk elektronik, terutamanya produk semiconductor, sensor dan lain-lain komponen elektronik otomotif. Selain itu, syarikat tempatan di dalam negara berupaya untuk mengeluarkan komponen bagi pembuatan bateri EV seperti wayar tembakau, copper wire, dan syarikat tempatan dalam industri mesin dan jentera pula mempunyai keupayaan terutamanya dalam pengeluaran mesin yang berintegrasi dan pintah bagi menyokong proses pembuatan bateri EV untuk syarikat OEM global bagi EV. Pelaburan dari tahun 2018 sehingga tahun 2022 untuk komponen kenderaan EV telah mencatat 18.71 bilion ringgit. Sebagai contoh, seperti yang saya sebut tadi, Samsung SDI Energy Malaysia telah memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran sel bateri BEV pertama di Asia Tenggara dengan jumlah pelaburan sebanyak 7 bilion ringgit. Selain itu, Malaysia juga merupakan pasaran terpilih oleh syarikat OEM pengeluar BEV seperti Tesla
disebabkan potensi kuasa pembeli yang tinggi dan lokasinya yang strategik di rantau ASEAN. Beberapa syarikat OEM jenama mewah dan terkenal yang sedang akan menjalani aktiviti pengeluaran BEV di Malaysia merangkumi syarikat Volvo, BMW, Mercedes, Chery, Volkswagen dan Porsche. Kementerian ini juga akan merancang untuk menarik pelaburan dan juga pembinaan kenderaan-kenderaan EV yang dengan harga yang berpatutan. Bagi merancangkan pasaran dan menarik pelaburan, kerajaan telah menawarkan pelbagai insentif cukai termasuk cukai langsung dan tidak langsung. Bagi insentif cukai langsung, kerajaan menawarkan pengecualian cukai pendapatan melalui galakan taraf perintis ataupun allowance cukai pelaburan sehingga 100% bagi tempoh 10 tahun untuk menggalakkan pelaburan dan pengeluaran EV dan komponen kritikal berkaitan seperti bateri, motor dan lain-lain. Manakala bagi insentif cukai tidak langsung, kerajaan telah menawarkan pengecualian sepenuhnya duty import, duty excise dan cukai jalan untuk BEV yang akan dipasang secara tempatan. NEVTF telah menggariskan beberapa langkah bagi menggalakkan penggunaan EV untuk menyokong pembangunan industri EV secara berlipat ganda ataupun exponential growth. Yang berhormat Puan Susan Chamari Anding bertanya langkah-langkah kerajaan dalam membantu PKS dalam transformasi ke industri 4.0 atau Industri 4.0. Kerajaan telah melancarkan dasar negara mengenai Industri 4.0, Industrial Forward pada 31 hari bulan Oktober 2018 bagi menggalakkan syarikat-syarikat tempatan khususnya PKS untuk mengaplikasikan teknologi Industri 4.0 di dalam proses pembuatan serta sistem pengurusan syarikat. Di bawah dasar Industrial Forward yang diterajui oleh MITI, terdapat 3 program khusus telah diperkenalkan untuk membantu PKS dalam transformasi kepada Industrial 4.0 iaitu Readiness Assessment, penilaian kesediaan, Industrial Forward Intervention Fund, dana intervensi Industrial Forward dan program peningkatan kemahiran dan latihan semula iaitu bertema atau bernama Rise Forward. Ketiga-tiga program khusus ditawarkan kepada PKS secara berperingkat dan bersasar yang merangkumi aspek latihan kemahiran, penambahbaikan proses dan aplikasi teknologi. Ini adalah bagi memastikan PKS dapat beralih ke Industri 4.0 secara berperingkat, menambah baik operasi sedia ada ataupun mampu mengaplikasikan proses perbuatan dan sistem pengurusan syarikat berteraskan Industri 4.0 secara mampan. Secara permulaan untuk beralih ke Industri 4.0, program RA ataupun Readiness Assessment bertujuan untuk mengenal pasti jurang keupayaan syarikat dalam aspek modal insan, proses serta teknologi untuk mengaplikasikan teknologi Industri 4.0. Sejak pelaksanaannya pada tahun 2019 sehingga 31 hari bulan Mac 2023, sebanyak 1,358 syarikat telah diluluskan untuk menyertai program RA dan daripada jumlah ini 1,115 syarikat telah selesai menjalani program ini. Setelah selesai melalukan proses RA, syarikat penerima RA yang dibiayai kerajaan adalah layak untuk memohon dana intervensi Industrial Forward bagi tujuan menanggung perbelanjaan berkaitan latihan kemahiran, penambahbaikan proses dan aplikasi teknologi. Dana ini menyediakan grant padanan kepada syarikat yang layak dengan nisbah 70% ditanggung oleh kerajaan tertakluk kepada hak maksimum RM500,000. Manakala baki 30%
lagi perlu ditanggung oleh pihak syarikat. Sejak pelaksanaan pada tahun 2019 sehingga 31 hari bulan Mac 2023, sebanyak 317 syarikat telah diluluskan untuk menyertai program IF dengan jumlah grant padanan sebanyak 115.9 juta ringgit. Pada masa ini Kementerian MITI sedang meneliti mekanisme baru bersama Bank Negara Malaysia, institusi-institusi kewangan dan agensi kerajaan bagi memberi peluang kepada lebih banyak PKS untuk dapat akses kewangan bagi mengatasi teknologi industri 4.0, otomasi dan pendigitalan. Langkah ini perlu mengambil kira peruntukan semasa adalah terhad bagi memberi manfaat yang lebih meluas kepada industri tempatan. Akhir kata, Tan Sri Yang di-Pertua, sokongan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat akan sentiasa kami alu-alukan dalam usaha sama-sama menggembling tenaga dan idea-idea bernas di samping iltizam mengukuhkan ekonomi negara agar ianya bertambah cerdas, mampan dan makmur demi mencapai hasrat Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selamat membentangkan jawapan dan gulungan. Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih Tan Sri Ketua. Salam sejahtera dan salam perpaduan Malaysia Madani. Tan Sri Ketua, terlebih dulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 3 ahli berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2023 yang menyentuh tentang isu-isu di bawah peranan Kementerian Perpaduan Negara, iaitu YB Senator Aknan, anak lelaki Ituk, YB Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dan YB Senator Tan Sri Haji Muhammad Padmi bin Haji Cik Saleh. Tan Sri Ketua, Kementerian Perpaduan Negara menghargai dan menyambut baik Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari 2023. Belanjawan ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran rakyat terus dipelihara. Yang Berhormat Senator Aknan, anak lelaki Ituk, telah membangkitkan cadangan supaya Kementerian Perpaduan Negara memberi pengiktirafan kepada Wat Siam untuk mendapat bantuan kewangan penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam ataupun RIBI. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun ini peranan pengurusan bantuan kewangan penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam RIBI ini telah dipindahkan kepada Kementerian Pembangunan Kerjaan Tempatan ataupun KPKT. Sehubungan itu, KPKT adalah lebih sesuai untuk memberi pandangan berhubung dengan cadangan yang dibuatkan oleh Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, Kementerian Perpaduan Negara telah menyalurkan sebanyak 194,000 peruntukan kepada 3 Wat Siam di Kedah pada tahun 2022. Wat Siam ini adalah Wat Chaidi Yaram, Alostar Kedah, Wat Citra Ram, Jitra Kedah dan Wat Taichiron, Kampung Begia, Sik Kedah. Dan untuk makluman Dewan, pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 857 rumah ibadat bukan Islam telah menerima bantuan RIBI dengan peruntukan 48.5 juta. Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah... Tan Sri Ketua, mohon menjelaskan. Alright, sir. Terima kasih. Tentang bantuan kepada Wat Siam tadi tu, saya pernah cadangkan kepada kementerian satu ketika dulu, oleh kerana Wat ini tidak ada badan berdaftar, jadi syarat kementerian adalah badan tu mesti berdaftar dengan ROS, barulah dia boleh salurkan bantuan. Jadi saya pernah cadangkan alternatif yang memudahkan semua pihak. Saya tak pasti sama ada pegawai YB ada ceritakan kepada YB tidak cadangan saya. Kalau belum, saya boleh cadangkan semula supaya pihak kementerian mengiktiraf
badan yang menguruskan wad walaupun mereka tidak berdaftar dengan ROS, barulah boleh mereka memohon bantuan daripada kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memanglah isu itu telah pun lama berada di kementerian kita 2 tahun, dan sebab itu masalah adalah berkenaan dengan tapak tanah, dan sebab itu RIBI sekarang ini diletak kepada kementerian PBT untuk ianya dipalusi dan of course didaftar dan juga mendapat bantuan-bantuan seterusnya. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Awang Serian telah mencadangkan supaya Kementerian Perpaduan Negara mengukuhkan asas perpaduan dengan meningkatkan penghayatan rukun negara. Dan samping itu, Kementerian perlu mengadakan program dengan melibatkan semua kaum bagi menyatu padukan rakyat berpadukan dasar perpaduan negara. Dan WB Senator Tan Sri Muhammad Fatmi bin Haji Cik Saleh juga telah menyentuh tentang peranan sistem pendidikan dalam menyatu padukan masyarakat sejak awal usia. Tuan Sri dan Ketua, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus. Yang Berhormat. Izinkan saya mencelah sikit, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri dan Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya kira ada juga satu pertanyaan dan juga usulan, iaitu untuk meningkatkan perpaduan khususnya kalangan belia dan remaja. Saya membangkitkan keperluan ditimbangkan semula pewujudan pusat latihan negara, National Service yang izin. Di Singapura 1 tahun, di China 1 semester. Jadi adakah pusat ini dirancang, kalau tidak di bawah Kementerian Perpaduan, mungkin Kementerian Sukan atau kementerian lain, tetapi bagaimana tanggapan Yang Berhormat Menteri terhadap usulan itu supaya dihidupkan semula program itu? Terima kasih. Jawapan akan lepas inilah. Ya. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usia serta komitmen kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga rukun negara diisytiharkan pada 13 Ogos 1970. Rukun negara merupakan asas untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Cita-cita dan prinsip dalam rukun negara jelas menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan dan bertujuan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, setia kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang, serta masyarakat yang bersopan dan bertatusilaan. Kementerian Perpaduan Negara sejak penubuhannya pada 10 Mac 2020 sememangnya meletakkan rukun negara sebagai asas kepada pengubalan dasar perpaduan negara dan pelan tindakan perpaduan negara 2021-2030 bagi mengerakkan agenda perpaduan nasional. Antara strategi yang digariskan melalui dasar perpaduan negara adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan serta rukun negara bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat ciptakan negara untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha ini, Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menerapkan nilai-nilai perpaduan dan penghayatan rukun negara bermula dari awal usia kanak-kanak. Di peringkat tabika perpaduan, Kementerian telah memperkenalkan modul pendidikan rukun negara untuk memberi pendedahan awal kepada anak-anak tentang nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan ciptakan negara. Manakala di peringkat sekolah, Kelab Rukun Negara KRN, dan di peringkat institusi pengajian tinggi, Sekretariat Rukun Negara SRN telah tubuhkan, yang mana sehingga kini terdapat 6,843 Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah dan 187 Sekretariat Rukun Negara di peringkat Institut Pengajian Tinggi. Melalui program KRN dan SRN ini, pelajar-pelajar boleh menghayati rukun negara, melibatkan diri secara aktif dalam program kenegaraan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat. Terkini, Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia Madani, berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selari dengan dasar perpaduan negara bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani.
Usaha ini adalah inisiatif yang dilaksanakan bagi terus mempukuhkan perpaduan antara kaum. Melalui kerangka Perpaduan Malaysia Madani, flagship program yang diperkenalkan adalah Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang akan diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara, di mana 3 kluster program yang akan dilaksanakan, iaitu Semarak Kenegaraan. Ini adalah bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penglihatan tentang perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara serta sejarah ketambudanan, bagi mengukuhkan jati diri dan semangat cintakan negara dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Semarak perpaduan adalah bagi menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya bersesuaian dengan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Komuniti Ramah adalah program membina komuniti yang mampan dan rahmah, khususnya di kawasan rukun tetangga KRT, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan saling menghormati, mengasihi dan menghargai melalui kerjasama semua pihak kementerian, agensi kerajaan, swasta, NGO dan komuniti. Dengan penghasilan kerangka Perpaduan Negara Madani ini, agenda perpaduan dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tersusun melalui kerjasama dan kesepakatan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira pahaman dan ideologi, bagi memastikan keamanan, keharmonian dan perpaduan dapat dicapai. Berhubung dengan supaya kerajaan menimbang semula perwujudan program ala PLKN atau Program Latihan Khidmat Negara, untuk makluman yang berhormat, susulan pemansuhan Biro Tata Negara BTN dan penjenamaan semula Program Latihan Khidmat Negara PLKN mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Oktober 2018 telah memutuskan untuk menubuhkan sebuah institusi baru di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Susulan pemansuhan program PLKN dan BTN, Jabatan ILEADS ataupun Institute of Leadership Excellence and Development dengan izin bertanggungjawab untuk melaksanakan sebuah program nasional yang dinamakan Malaysia Future Leaders School ataupun MFLS. MFLS ini adalah sebuah program nasional yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin masa depan Malaysia. Informasi lanjut boleh didapati daripada Kementerian Belia dan Sukan yang berhormat. Terima kasih Ketua. Begitulah saja jawapan saya kepada 3 ahli yang berhormat. Pertua, boleh sebelum ada satu isu yang kalau boleh ditimbangkan. Saya bagaimana pandangan yang berhormat, berdasarkan kerangka program yang dirancang itu, alangkah lebih baik barangkali dicadangkan berdasarkan 11 tantangan atau 11 cabaran yang telah digariskan dalam buku Perpaduan Negara. Tapi kalau program dilakukan tanpa merujuk pada 11 tantangan atau cabaran itu, saya kira nanti kita tersasar daripada kerangka yang telah pun dibina oleh kementerian sendiri. Jadi itu usulan yang juga saya pohon ditimbang. Terima kasih. Saya faham kehendak yang berhormat ini, tetapi kerajaan telah pun memutuskan supaya ianya di bawah ILEADS, ya, sebab ini dah tertubuh kepada Belia, dan ILEADS adalah satu institusi tinggi, pekerjaan tinggi, jabatan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Saya ingat informasi lanjut boleh dah ditubuhkan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih Ketua. Begitulah jawapan saya kepada pembahasan di bawah isu-isu di bawah pembahasan belanjawan peringkat dasar 2023. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat Senator yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK semasa sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat dasar di Dewan Negara ini dari 29 Mac 2023 hingga 3 April 2023 yang lalu. Pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap
Pertanyaan yang telah dikemukakan oleh 9 ahli yang berhormat Senator yang menyentuh isu MOTEK, iaitu Ahli yang berhormat Senator Datuk Dr. Ras Adibah binti Muhammad Razi, Tuan Haji Husin bin Ismail, Tuan Serondi bin Saad, Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian, Tuan Amir bin Ghazali, Puan Rita Sarima anak Patrick Insul, Datuk Teo Ing Ti alias Teo Kok Chi, Datuk Husin bin Awang dan Tuan Robert Lau Hui Yu. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman, menerusi bajet 2023 yang dibentangkan, MOTEK telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 971.2 juta. Selain itu, MOTEK juga disediakan peruntukan khas berjumlah ringgit Malaysia 30 juta di bawah Kementerian Kewangan. MOTEK akan terus melaksanakan tugas dalam memastikan industri pelancongan kembali bangkit serta seni dan budaya tanah air kekal segar untuk diwarisi. Di bawah bajet 2023 juga, MOTEK diperuntukkan ringgit Malaysia 305 juta bagi tujuan promosi pelancongan dan kebudayaan seperti berikut. Pertama, promosi pelancongan dan kebudayaan antarabangsa dan domestik sebanyak ringgit Malaysia 135 juta. Kedua, program signature kementerian seperti Minggu Budaya Malaysia, Anugerah Seni Budaya, Festival Merakyatkan Seni dan Budaya dan program pengembangan pelancongan Islam sebanyak ringgit Malaysia 30 juta. Ketiga, geran padanan sebanyak ringgit Malaysia 115 juta yang meliputi geran padanan bagi menggalakkan penganjuran acara pelancongan dan kebudayaan, mempromosi penganjuran acara besar seperti sukan antarabangsa dan persembahan kebudayaan serta penyelenggaraan infrastruktur produk pelancongan dan kebudayaan. Geran sepadan juga disediakan bagi menggalakkan penerbangan sewa khas yang memudahkan kesampaian pelancong ke Malaysia. Keempat, penyelenggaraan bangunan warisan sebanyak ringgit Malaysia 5 juta dan penyelenggaraan kemudahan awam di kawasan pelancongan di bawah peruntukan pembangunan DE sebanyak ringgit Malaysia 20 juta. Senator Datuk Dr. Ras Adibah telah membangkitkan mengenai isu ketiadaan atau kekurangan kemudahan untuk OKU seperti laluan kerusi roda di kawasan-kawasan pelancongan. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, tahap kebolehcapaian kepada fasiliti produk pelancongan untuk orang kurang upaya OKU merupakan suatu fokus berterusan bagi memastikan destinasi pelancongan produk dan perkhidmatan boleh dikunjungi dan dinikmati oleh semua kategori pelancong tanpa mengira batasan fizikal, kecacatan atau usia. Kementerian ini menyedari kepentingan pasaran daripada segmen pelancong berkeperluan khas ini dalam memberi perhatian serius terhadapnya selaras dengan visi kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Di bawah teras strategik 5 Dasar Pelancongan Negara 2020 sehingga 2030 iaitu memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari, kementerian ini akan terus komited dalam memastikan semua kategori pelancong boleh melancong ke Malaysia dengan selamat dan selesa dengan berpandukan prinsip Tourism for All, promoting universal accessibility oleh United Nations World Tourism Organization UNWTO dengan izin. Selain itu, kementerian juga sentiasa bekerjasama dengan kementerian agensi dari kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT dalam memastikan kemudahan infrastruktur dan prasarana asas dipenuhi bagi pelancong berkeperluan khas ini di kawasan-kawasan pelancongan. Dalam memastikan kesemua destinasi pelancongan domestik adalah mesra OKU, setiap projek pembangunan dan penyelenggaraan di bawah kementerian ini adalah berpandukan kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UKBS 1984 melalui Seksyen 34A yang mewajibkan semua bangunan awam menyediakan akses bagi membolehkan OKU memasuki, keluar dan berada dalam bangunan serta menyediakan kemudahan-kemudahan untuk digunakan oleh OKU. Senator Tuan Haji Husin bin Ismail membangkitkan... Maaf, boleh saya mencela? Silakan.
Terima kasih YB Timbalan Menteri di atas penjelasan itu tadi. Tetapi ingin saya jelaskan di sini sebenarnya kami masih tidak boleh travel dengan izin, tidak boleh melancong kerana tadi yang YB Timbalan Menteri ada mengatakan accessibility-nya ada, tapi tidak ada sebenarnya. It's not there dengan izin. Saya puji penipasukan YB Timbalan Menteri untuk usaha untuk kami. Sebenarnya universal standard itu tidak diikuti. Kalau saya mau pergi mana-mana naik bas, tidak ada rem. Jadi saya perlu merangkak naik bas. Dan kalau saya sebagai seorang penyelam scuba, saya mau pergi ke Sempurna katanya, and then di sana dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, saya tidak boleh naik bot itu kerana tidak ada kemudahan dan tidak ada platform untuk kita pergi ke lautan. Jadi saya pohon dengan rancangan Timbalan Menteri supaya kita look into the little things, kerana yang buatnya kadang-kadangnya orang yang bukan OKU tidak bertanya kepada kami. Jadi saya pohon pertimbangan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas input-input yang telah diberikan. Kita tahu banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilakukan berkenaan dengan kemudahan mesra OKU. Dan setiap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kita akan ambil sedia maklum dan kami pun berasa gembira di atas pandangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat kerana benda-benda seperti yang disampaikan oleh Yang Berhormat tadi dengan izin the little things ini selalu tidak dilihat dengan seriusnya. Setiap perkara-perkara yang telah disampaikan tadi, saya dengan penuh keyakinan akan memastikan satu bentuk jawatan kuasa supaya perkara-perkara ini tidak terlepas pandang. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, penyediaan jaringan pengangkutan untuk menghubungkan kawasan tumpuan pelancongan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan MOT, walaupun isu yang dinyatakan tersebut menyentuh sektor pelancongan. Namun demikian, MOTEK sentiasa memberi perhatian kepada ketersediaan infrastruktur, sokongan dalam menyokong aktiviti pelancongan di seluruh negara bagi memastikan premis-premis pelancongan sentiasa kondusif untuk dikunjungi. MOTEK sememangnya bekerjasama rapat dengan semua kementerian yang berkaitan termasuklah dengan kerajaan negeri terutama dalam meningkatkan ketersambungan konektiviti dan kemudah sampaian accessibility para pelancong yang mengunjungi premis-premis dan pusat-pusat pelancongan di seluruh negara. Yang Berhormat Senator Tuan Serundi bin Saad membangkitkan dan juga membawa usul menyokong pembangunan sektor aquatourism di kawasan pelabuhan Kuala Sanglang, Perlis. Datuk Yang Di-Pertua, MOTEK sentiasa menyokong pembangunan produk pelancongan yang berpotensi menjana ekonomi penduduk setempat termasuklah pelancongan aqua di kawasan sekitar projek pembangunan Kuala Sanglang, Perlis. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, Rolling Plan RP, RP1, RP2 dan RP3, Kerajaan Persekutuan melalui MOTEK telah meluluskan sebanyak ringgit Malaysia 2.755 juta bagi melaksanakan 10 projek di negeri Perlis. Daripada jumlah tersebut, tiada projek pelancongan dan kebudayaan yang diperuntukkan di kawasan Pelabuhan Kuala Sanglang, Perlis. Sehubungan dengan itu, MOTEK mengalu-alukan cadangan oleh Yang Berhormat Senator dan bersedia untuk mempertimbangkan sebarang permohonan baharu di masa akan datang selaras dengan hala tuju dan keutamaan Kerajaan Negeri Perlis melalui unit perancang ekonomi negeri UPEN Perlis bagi membantu menaik taraf infrastruktur kemudahan pelancongan di kawasan Pelabuhan Kuala Sanglang demi menyokong industri pelancongan tempatan sekaligus menjana ekonomi setempat. Yang Berhormat Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian membangkitkan beberapa perkara. Pertamanya ialah mengenai sektor kebudayaan tidak disorokkan di bawah pelancongan, mewujudkan satu pelatihan sarjana untuk mengkaji kekuatan manuskrip Melayu, menambah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pembangunan tapak warisan dunia UNESCO dan akhir sekali mewujudkan mercu tanda kebudayaan Melayu di sekitar ibu kota. Datuk Yang Di-Pertua, MOTEK sentiasa mengambil langkah proaktif dalam menyerlahkan mana-mana fungsi yang terletak di bawah kementerian ini dan perkara ini secara jelas dihasratkan melalui Pelan Strategik MOTEK 2021 sehingga 2025 dengan misi untuk memperkasakan ekosistem industri pelancongan dan kebudayaan yang inklusif dan ianya telah dirangka secara komprehensif dengan mengambil kira fungsi, peranan dan hala tuju setiap bahagian jabatan dan agensi di bawahnya. Dari mohon celah, Yang Berhormat. Yep. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua.
Oleh sebab perkara ini juga telah saya timbulkan beberapa kali, adakah telah dibawa ke perhatian Jemaah Menteri ataupun barangkali perbincangan dengan pihak kerajaan seluruhnya, keperluan menyemak semula kedudukan kebudayaan dalam konteks pembinaan masyarakat madani juga. Dahulu seperti saya katakan di bawah kerajaan sewaktu Tan Sri Pertua sendiri menjadi Menteri Kebudayaan, ada Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Dengan demikian tumpuan kepada soal kajian, kegiatan dan pelestarian kebudayaan, kesenian dan warisan negara itu menjadi cukup intensif. Tapi apabila kebudayaan berada di belakang pelancongan, sekali lagi saya tidak menafikan keperluan pelancongan. Dan ada unsur seni budaya dan warisan yang boleh dijadikan sumber komoditi ataupun juga sumber ekonomi negara. Itu tidak ada masalah. Tetapi epistemologi yang saya katakan, dari segi keberkesanan, saya kira perlu ada pertimbangan semula kerajaan memikirkan sama ada memang kementerian ini khas tentang itu kebudayaan kesenian warisan, ataupun kalau masih perlu kerana soal kekangan biaya dan sebagainya, tetapi diputarkan saja Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan. Bagaimana pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya cukup setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Itu sebabnya kementerian ini mengambil inisiatif dengan mewujudkan Pelan Strategik MOTEK 2021 sehingga tahun 2025 dengan misi untuk memperkasakan ekosistem industri pelancongan. Bukan saja pelancongan tetapi kebudayaan yang inklusif. Dan kita tahu kebanyakan masyarakat di luar sana melihat kementerian ini hanya memfokuskan kepada industri pelancongan. Namun di sebalik itu, pegawai-pegawai di bawah kementerian ini bukan sahaja melihat pelancongan itu sebagai satu elemen utama di kementerian, tetapi dari sudut kebudayaan itu sendiri juga. Saya percaya di bawah menteri yang baru ini, aspek kebudayaan tidak akan dipinggirkan, dan saya setuju sangat setiap elemen kebudayaan itu perlu diselitkan di dalam setiap perancangan yang mahu dilakukan di negara kita, kerana budaya itu mencerminkan identiti kita sendiri. Selain itu juga, MOTEK melalui jabatan dan agensinya itu, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Kraf Tangan Malaysia dan Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara LPSVN turut menerima peruntukan bagi membantu penggiat seni budaya. Kraf dan seni visual negara termasuklah dalam bentuk insentif kewangan, kepakaran dan ruang, selain insentif rekan produk baru, insentif orientasi pengeluaran, insentif perniagaan, insentif infrastruktur dan prasarana, insentif pemasaran digital kepada pengusaha kraf dan tabung bantuan seni TBS untuk penghasilan karya awam, iaitu dana bagi menyokong penganjuran pameran serta penajaan penganjuran projek, penglibatan di dalam bengkel dan program di dalam negara dan luar negara kepada para penggiat seni visual. Datuk Yang di-Pertua, MOTEK menyambut baik setiap cadangan penambahbaikan yang diutarakan. Untuk makluman Yang Berhormat, MOTEK melalui Jabatan Warisan Negara telah melaksanakan memorandum persefahaman MOU dengan 11 Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA tempatan. Salah satu bidang yang dimeterai menekankan bidang penyelidikan. Selain itu, pihak-pihak yang berkaitan turut boleh mengadakan perbincangan lanjut dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib Negara Malaysia yang kini di bawah pentadbiran Kementerian Pembangunan Negara. Mengenai pembangunan tapak warisan dunia UNESCO, Datuk Yang di-Pertua, MOTEK mengambil maklum akan pengumuman bajet 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyatakan ringgit Malaysia 50 juta akan disalurkan bagi pemeliharaan tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO yang melibatkan Melaka dan Georgetown bagi tujuan pemuliharaan dan pemeliharaan. Boleh mencelah Tuan Yang di-Pertua tentang penamaan ataupun pengagihan agensi kerajaan tertentu di bawah kementerian. Perubahan baru ini saya kira agak mengelirukan. Arkib Negara, Perpustakaan Negara Malaysia itu di bawah Kementerian Perpaduan, sedangkan itu jelas dahulu di bawah Kementerian Kebudayaan, ya. Ataupun adakah itu perlu mungkin di bawah Kementerian Pendidikan, kerana soal arkib ini satu bidang yang sangat penting dari segi memelihara dokumen-dokumen warisan negara. Jadi saya tidak mengatakan perpaduan itu tidak mampu melaksanakannya, tapi dari segi ketepatan letak agensi di kementerian, sekiranya ini kerajaan mesti menimbangkan semula. Tak boleh meletak-letak itu saja, mesti ada pertimbangan rasional dan ilmiah.
Terima kasih, Mohd. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat, lebih baik kita biarkan jawatan kuasa kabinet untuk menentukan apa yang terbaik untuk negara kita. Motek menyambut baik pandangan Yang Berhormat Senator berkenaan penambahan peruntukan bagi tapak warisan dunia yang diiktiraf United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO di negara ini. Pihak kementerian percaya bahawa peruntukan tambahan ini akan memberi manfaat kepada tapak warisan dunia di negara ini dengan memastikan signifikan integriti serta status tapak akan terus kekal serta pengiktirafannya tidak ditarik balik oleh pihak UNESCO. Selain itu, untuk makluman Yang Berhormat Senator juga bahawa berdasarkan kepada Seksyen 42 Akta Warisan Kebangsaan 2005 adalah Akta 645 menjadi tanggungjawab pemilik sesuatu tapak warisan untuk memastikan bahawa tapak warisan itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Dalam hal ini, pemegang hak miliknya adalah bertanggungjawab memastikan ia terus terpelihara dari semasa ke semasa. Berkenaan dengan usul mewujudkan mercu tanda kebudayaan Melayu di sekitar ibu kota, Datuk Yang di-Pertua Motek sentiasa berusaha dan komited dalam melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan dan pemeliharaan warisan di negara ini. Kementerian ini memberikan satu pujian yang tinggi kepada Yang Berhormat Senator kerana melakukan dan melahirkan satu cadangan mercu tanda kebudayaan Melayu di sekitar ibu kota. Pembangunan dan lokasi mercu tanda perlu dilakukan kajian dengan lebih terperinci agar reka bentuk dan juga kawasan yang dicadangkan bersesuaian. Yang paling penting, tema yang ingin disampaikan itu bertepatan. Dalam hal ini, perbincangan JWN dengan lain-lain kementerian dan kerjasama strategik bersama PBT serta pihak swasta diperlukan supaya cadangan mewujudkan kebudayaan Melayu di sekitar ibu kota dapat dilaksanakan. Yang Berhormat Senator Tuan Amir bin Ghazali membangkitkan berkenaan dengan pengujudan kawasan warisan dunia Melayu di Kuala Lumpur, pembangunan sebuah galeri atau pusat dokumentasi khususnya hal-hal berkaitan warisan dunia Melayu di Kuala Lumpur dan status bangunan warisan yang terbiar di tengah kota. Datuk Yang di-Pertua Motek melalui JWN menyambut baik dan menyokong cadangan di-Pertua Negara Tan Sri Rais bin Yatim untuk mewujudkan kawasan warisan dunia Melayu di Kuala Lumpur dalam usaha memelihara hal-hal berkaitan warisan dunia Melayu. Justru itu, kerjasama pihak berkuasa tempatan dan swasta amatlah diperlukan untuk berbanding bahu bagi menjayakan cadangan ini. Bagi mewujudkan kawasan tersebut, ianya perlu dikaji dan dibincangkan termasuk dari segi lokasi bersama pakar-pakar berkaitan sebelum ianya direalisasikan. Berkenaan pembangunan sebuah galeri atau pusat dokumentasi warisan dunia Melayu di Kuala Lumpur, Datuk Yang di-Pertua Motek melalui JWN mengalu-alukan hasrat serta cadangan Yang Berhormat Senator untuk membangunkan sebuah galeri atau pusat dokumentasi khususnya hal-hal berkaitan warisan dunia Melayu di Jalan Tun Perak. Namun bangunan warisan tersebut pemilikannya adalah di bawah PBT iaitu Seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Pihak Yang Berhormat Senator boleh mencadangkan hasrat tersebut terus kepada pihak di BKL. Status bangunan warisan terbiar di ibu kota, Datuk Yang di-Pertua untuk makluman, kebanyakan status bangunan warisan yang terbiar di tengah kota sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Senator, pemilikannya adalah di bawah PBT seperti di BKL. Selain itu, terdapat juga bangunan warisan di bawah milikan kerajaan negeri seperti Mahkamah Perusahaan Malaysia dan bangunan bekas Muzium Sejarah Nasional yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. Sebagai makluman Yang Berhormat Senator, pihak JWN telah mengangkat surat memohon status perancangan negeri terhadap pemeliharaan bangunan tersebut. Namun begitu, JWN sentiasa mengambil berat terhadap bangunan warisan terbiar di negara ini dengan memberi keutamaan dalam permohonan penambahbaikan bangunan tersebut. Bagi meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan khazanah warisan negara pula, kerajaan menggalakkan penglibatan sektor swasta secara lebih aktif dalam menaja aktiviti berkaitan seni, budaya dan warisan. Bagi tujuan tersebut, kerajaan membenarkan insentif potongan cukai penajaan aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan di bawah subsection 34 dalam kurungan 6 dalam kurungan K Akta Cukai Pendapatan 1967 yang diluluskan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah, mohon mencelah Datuk Seri Yang di-Pertua. Silakan.
Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Memohon Timbalan Menteri menjelaskan adakah peruntukan atau insentif diberikan seperti kita katakan banyak persatuan NGO, contohnya masyarakat Cina, ada Hokkien, Teochew. Mereka memang adalah ahli-ahli di antarabangsa. Maksud dia, mereka berusaha untuk mengadakan mesyuarat agung, datang ke Malaysia untuk ramai daripada negara-negara yang lain. Adakah peruntukan atau insentif diberikan kepada persatuan atau NGO untuk menarik pelancong juga consider pelancong lah datang ke Malaysia? Minta Timbalan Menteri jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, kita ada 2 agensi yang boleh membantu ke atas ataupun di atas persoalan yang telah dikemukakan tadi. Pertama, melalui geran sepadanan sektor kebudayaan, di mana apa-apa bentuk aktiviti ataupun program yang melibatkan kebudayaan, kita boleh mempertimbangkan atau membenarkan geran diberikan supaya ia dapat dipromosikan dengan lebih baik setiap aktiviti-aktiviti yang melibatkan kebudayaan. Kedua pula, kita juga ada JKKN, dan di bawah JKKN ini juga kita ada satu dana khas, terutamanya perkara-perkara seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Dan akhir sekali, kita juga ada MySEP. Di bawah MySEP ini kita boleh menyediakan pelbagai insentif-insentif yang melibatkan persidangan daripada luar yang nak masuk ke Malaysia. So ada 3 perkara-perkara yang saya sampaikan tadi yang Berhormat Senator boleh lihat dan kaji mana yang bersesuaian dengan pertanyaan sebentar tadi. Terima kasih. Mengenai menangani jumlah kedatangan pelancong antarabangsa yang rendah berbanding negara-negara jiran, Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator, sejak pintu sempadan negara dibuka semula sepenuhnya mulai 1 April 2022, ketibaan pelancong asing ke Malaysia dilihat kembali rancak. Tempoh daripada tahun 2022 sehingga 2024 merupakan fasa pemulihan dan stabiliti sebagaimana digariskan menerusi rangka kerja pemulihan pelancongan atau Tourism Recovery Framework TRF 2.0. Pada tahun 2022, negara mencatatkan ketibaan seramai 10.0 juta pelancong asing dengan pendapatan sebanyak RM28.2 bilion. Berbanding dengan negara-negara ASEAN, Malaysia berada di kedudukan kedua dari segi jumlah ketibaan pelancong. Menurut UNWTO, pemulihan pelancongan dunia pasca COVID-19 akan mengambil masa dan hanya akan kembali kepada prestasi pandemik. Tuan Iaitu Ketua boleh dijangka pada mencelah. tahun 2024 dengan Boleh tanya sebahagiannya soalan? besarnya dipacu oleh aktiviti pelancongan domestik. Daripada terima kasih kerana telah memberi statistik yang terkini berkenaan kedatangan pelancong asing pada tahun 2022 iaitu 10.1 juta. Daripada kedatangan tersebut, berapa orangkah pelancong daripada Singapura? Terima kasih. Jawapan Yang Berhormat memang cukup spesifik dan saya tidak mempunyai data yang dipertanyakan oleh Yang Berhormat. Saya akan bagi jawapan bertulis berkenaan dengan pelancong-pelancong daripada Singapura. Terima kasih. Menurut UNWTO, pemulihan pelancongan, MOTEC memfokuskan kepada elemen-elemen daya tahan resilient dan mampan sustainable yang turut melibatkan usaha-usaha untuk membangunkan produk-produk yang berupaya menarik pelancong berkualiti high yield turis, misalnya produk pelancongan berasaskan community-based tourism. Secara ringkasnya, fokus hala tuju industri pelancongan negara adalah pada kualiti berbanding kuantiti. Datuk Yang di-Pertua, perlukah saya menghabiskan setiap berapa banyak lagi masa? Saya rasa saya perlukan dalam 5 hingga 8 minit, Datuk Yang di-Pertua. 5 minit saja. Terima kasih. Membangunkan empangan seperti bakun dan batang air di Sarawak sebagai tempat tarikan pelancong. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator, bagi kawasan terdapat beberapa agensi pelancongan yang menawarkan pakej ke rumah panjang di kawasan batang air.
Manakala bagi empangan bakun pula terdapat agensi pelancongan yang menawarkan pakej pelancongan seperti pakej memancing dan juga penginapan di Mebong Cove Villa serta homestay berdaftar di bawah MOTEK, iaitu homestay Umar Belur, Sungai Asap, Belaga. Yang Berhormat Senator Datuk Teo Eng Ti alias Teo Kok Chi membangkitkan berkenaan dengan Belanjawan 2023 berkaitan usaha untuk memulih semula industri pelancongan di negara ini, terutama bagi sektor pengangkutan dan ground operator dan pengenaan cukai ke atas hotel bajet. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang berhormat sedia maklum, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah membentangkan Belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu dan bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 250 juta untuk mempromosi pelancongan dan kebudayaan, di mana ringgit Malaysia 115 juta daripadanya disediakan sebagai dana geran padanan bagi tujuan seperti berikut. Geran padanan untuk menggalakkan penganjuran pelancongan dan kebudayaan, aktiviti promosi acara besar seperti sukan antarabangsa dan persembahan kebudayaan serta penyelenggaraan infrastruktur produk pelancongan, dan geran sepadan untuk menggalakkan penerbangan sewa khas charter flight bagi menarik potensi pelancong dari pasaran baharu. Walau bagaimanapun, jaringan pengangkutan yang baik dan berupaya menghubungkan tempat-tempat tumpuan pelancong di dalam negara adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan MOT dan kerajaan-kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan. Berkenaan pengenaan cukai ke atas hotel bajet, Datuk Yang di-Pertua, seperti yang Berhormat Senator sedia maklum, threshold bagi pengenaan cukai ke atas hotel bajet adalah bernilai ringgit Malaysia 500,000. Namun dasar mengenai cukai perkhidmatan penginapan ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan MOF. Yang Berhormat Datuk Senator Hussein bin Awang membangkitkan isu ekopelancongan diberi tumpuan dalam mempromosi perlindungan hidupan liar dan sumber alam semula jadi. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana yang Berhormat Senator sedia maklum, penyu adalah spesies terancam dan menghadapi penurunan kadar populasi yang serius. MOTEK amat bersetuju dengan saranan Yang Berhormat supaya langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang berkesan terhadap tempat perlindungan penyu perlu diberikan tumpuan sewajarnya di samping mempromosikan segmen ekopelancongan. Namun, demikian, pemeliharaan tempat perlindungan penyu adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perikanan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Yang Berhormat Senator Tuan Robert Lau Hoi Yu membangkitkan dua perkara, iaitu nyatakan sebab peruntukan penambahan baikan jalan kos berjumlah 525 juta ringgit Malaysia menggunakan peruntukan pelancongan ataupun tidak, nyatakan jumlah daripada dana tersebut yang diperuntukkan bagi Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Yang Berhormat Senator, peruntukan ringgit Malaysia 525 juta yang diumumkan melalui bajet 2023 adalah bagi tujuan menambah baik jaringan lebuh raya yang sedia ada dan ianya bukanlah di bawah bidang kuasa MOTEK. Datuk Yang di-Pertua, sebagai penutup, saya sekali lagi merakamkan penghargaan kepada semua ahli Yang Berhormat Senator yang telah mengemukakan pandangan, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya. Sebelum saya mengakhiri ucapan ni ataupun penghuluan ni, saya ingin memberikan jawapan berkenaan dengan pelancong daripada Singapura pada tahun 2022. Jumlah pelancong yang hadir adalah sebanyak 5.22 juta. Kami di MOTEK akan terus komited untuk membantu industri pelancongan negara, termasuklah dalam usaha melipat gandakan persediaan ke tahun melawat Malaysia 2025, Visit Malaysia 2025. Dengan izin, saya turut menyeru semua ahli Yang Berhormat Senator untuk membantu dalam mengembangkan ekonomi dan bersama-sama menarik pelancong untuk datang melawat negara kita tercinta, iaitu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Khairul Firdaus bin Akbar Han, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Kementerian Sumber Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Datuk Seri Yang di-Pertua,
Saya merakamkan ucapan penghargaan. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi izin kepada saya bagi menjawab pertanyaan dan isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023 peringkat dasar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keprihatinan 4 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan, isu dan cadangan berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Mereka ialah Wabi Senator Datuk Dr. Ras Adiba Muhammad Razi, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Datuk Sivaraj anak lelaki Chandran dan Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Cik Saleh. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, peruntukan yang disediakan oleh kerajaan kepada Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini adalah berjumlah 1.32 bilion, iaitu 845.16 juta bagi perbelanjaan mengurus dan 512.08 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Secara umumnya peruntukan ini keseluruhannya adalah bertambah sebanyak 64.81 juta atau 13.25% berbanding peruntukan tahun 2022 yang diluluskan sebanyak 1.29 bilion. Peningkatan peruntukan ini adalah disebabkan kenaikan gaji tahunan kepada penjawat awam berjumlah 3.3 juta dan juga peningkatan bagi penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan Institut Latihan Kemahiran sebanyak 3 juta. Bajet 2023 yang diperuntukkan kepada Kementerian Sumber Manusia merangkumi program-program latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran, insentif, pengambilan pekerja dan perlindungan keselamatan sosial. Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ras Adiba binti Muhammad Razi membangkitkan isu-isu berkaitan pekerjaan dan pasaran buruh yang melibatkan orang kurang upaya secara keseluruhan. Berdasarkan statistik sistem insurans pekerjaan daripada Januari 2022 sehingga 31 Mac 2023, seramai 2,862 pekerja OKU telah kehilangan pekerjaan mereka. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Dewan Yang Mulia, bagi menangani isu pengangguran dalam negara, termasuk pengangguran di kalangan golongan OKU, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso telah melaksanakan pelbagai usaha, antaranya: yang pertama, bagi memastikan tiada golongan dipinggirkan, kerajaan telah melaksanakan program jamin kerja, insentif penggajian khusus untuk golongan rentan termasuk OKU. Mulai tahun 2020 sehingga 2022, sebanyak 1,689 permohonan telah diluluskan dan melibatkan jumlah bayaran sebanyak 12.8 juta. Selain itu, kerajaan juga telah melaksanakan program temu duga khas untuk golongan OKU di seluruh Malaysia. Mulai Januari 2020 sehingga 31 Mac 2023, sebanyak 67 sesi temu duga khas telah dilaksanakan dengan melibatkan kehadiran seramai 1,677 OKU. Daripada jumlah tersebut, seramai 464 OKU telah berjaya mendapat pekerjaan, manakala seramai 566 orang berjaya untuk ke sesi temu duga kedua. Izinkan saya mencela, Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Antara perkara yang komuniti OKU lalui adalah ketika mereka ingin mendapatkan pekerjaan, sewaktu temu duga itu, ingin saya kongsikan di sini bahawa borang itu apabila mereka tahu yang kami OKU, mereka terus tidak mahu mengambil kami. Jadi saya pohon supaya kita sama-sama cadangkan Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya borang itu apabila mengatakan OKU, cara yang kita menawan mereka adalah dengan sedikit budi bahasa adab. Seperti kita katakan, sekiranya anda seorang OKU, sila catatkan kategori mana agar kami dapat membantu. Begitu saya rasa dari segi itu syarikat-syarikat itu pun tidak diskriminasikan kami, kerana kebanyakannya seperti pengalaman saya dahulu, apabila mereka tahu kita OKU, mereka sudah tidak mahu menerima kami. Saya pohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang. Terima kasih Yang Hormat Senator. Ini adalah cadangan yang baik. Jadi kita minta kepada semua, termasuklah Kementerian Sumber Manusia, kementerian-kementerian, agensi, jabatan dan juga majikan-majikan yang di luar sana,
kita minta supaya mereka mengambil kira pandangan daripada YB Senator kita dan juga mewakili OKU di seluruh negara supaya kita prihatin dengan nasib yang menimpa OKU dan jangan dipinggirkan daripada proses seperti juga orang yang biasa. Terima kasih Terima kasih. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kerajaan Menerusi Perkeso turut melaksanakan program kembali bekerja dengan izin program Return to Work dalam usaha membantu orang berinsuran yang hilang upaya untuk kembali semula bekerja. Mulai tahun 2007 sehingga 31 Mac 2023, seramai 55,634 orang peserta OKU telah berjaya dibantu untuk ditempatkan semula dalam pekerjaan. Seterusnya, kerajaan melalui Perkeso telah menganjurkan Karnibal Kerjaya khusus untuk golongan OKU. Mulai Januari 2021 hingga 31 Mac 2023, seramai 2,874 orang OKU telah berjaya ditempatkan dalam pekerjaan. Saya rasa ini pencapaian yang agak baik dari segi statistik lah. Datuk Seri Yang di-Pertua, jelas sekali lagi Tuan Yang di-Pertua. Itu bukan pencapaian yang baik, Timbalan Menteri. Minta maaf saya sedikit sedih kerana saya faham dan saya hargai apa yang Perkeso lakukan kerana banyak program dengan izin return to work, job coaching dengan izin yang membantu komuniti OKU. Namun begitu, saya rasa kita sekarang ini sudah 2023. Saya mohon Kementerian Timbalan Menteri supaya melihat OKU ini sebagai orang yang bukan OKU juga, kerana kami mempunyai pengalaman pekerjaan, kami juga pergi ke sekolah tinggi, kami mendapat diploma, masters, PhD, tetapi kami ini dibuatkan seperti kami ini adalah dengan izin Tuan Yang di-Pertua, seperti kami ini adalah third class citizen. Justru saya pohon Kementerian dan juga Timbalan Menteri untuk memberikan kami hak yang sama seperti orang yang bukan OKU. Kami sebenarnya bukan kurang, kami banyak kelebihan kami. Jadi saya pohon diberikan sedikit penekanan. Terima kasih. Terima kasih atas sokongan semua. Saya fikir itu adalah satu cetusan naluri daripada YB Senator kita mewakili OKU. Saya rasa ada lagi seorang sahabat saya yang juga merupakan seorang senator yang selalu mengingatkan kami supaya prihatin tentang masalah OKU di negara ini. Saya ambil maklum dan saya akan minta supaya kementerian menekankan supaya OKU juga akan diberi peluang saksama. Saya ingin menjelak Yang di-Pertua. Saya ingin cadangkan kalau boleh di setiap agensi kerajaan wajib diadakan satu ahli jawatan kuasa untuk memantau gerak-geri dan pengambilan orang-orang istimewa ini untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dan dijaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Senator Josia. Yang ini kita ambil maklum perkara ini dan saya akan bincang di peringkat pos kabinet nanti supaya kita boleh menyediakan jawatan kuasa pemantau seperti yang dicadangkan oleh YB Senator. Datuk Seri Yang di-Pertua, prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh golongan OKU dalam isu pekerjaan, sebuah pusat satelit My Future Job yang pertama khusus kepada golongan OKU telah ditubuhkan di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi pada 19 Oktober 2022 bagi memudahkan golongan ini mendapatkan maklumat berkaitan dengan pasaran buruh negara. Selain itu, program bimbingan keusahawanan serta sokongan ekosistem keusahawanan kepada golongan OKU turut dilaksanakan dengan penglibatan seramai 200 peserta pada tahun 2022. Mulai tahun 2020 sehingga 31 Disember 2022, seramai 150 wakil majikan telah menyertai program latihan keupayaan hilang upaya dengan izin Disability Equality Training. Dan 540 wakil majikan telah menyertai program koordinasi kembali bekerja dengan izin program Return to Work Coordinator bagi memberikan pendedahan serta sokongan dan meningkatkan kesedaran kepada majikan untuk menggajikan pekerja OKU. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan kolaborasi bersama Pusat Kesihatan Mental Masyarakat
Kementerian Kesihatan Malaysia. Penjelasan yang Datuk Speaker dan yang Berhormat Timbalan Menteri. Ada special insentif tak kepada mana-mana majikan yang menggaji pekerja-pekerja OKU dalam pelbagai bidang? Boleh nyatakan kalau ada masa lah. Ya. Terima kasih Yang Amat Senator. Itu yang saya sebut di awal tadi ya. Kerajaan telah memberi insentif kepada golongan majikan ini yang menggajikan OKU sebanyak 12.8 juta. Ada yang saya sebut tadi dalam itu yang diletakkan di dalam bajet untuk digunakan untuk mana-mana majikan yang menggajikan pekerja OKU ni akan diberi insentif oleh pihak kerajaan. Okey, terima kasih. Tak maaf, Timbalan Menteri, 12 juta tu Yalah. dengan izin nothing lah. Tak maaf dengan sesetara ini. Ya. Kita minta supaya pihak kerajaan akan dapat meningkatkanlah bajet tersebut. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan kolaborasi bersama Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program Restart dalam usaha untuk membantu pesakit mental kembali bekerja dalam pasaran buruh negara. Mulai tahun 2020 sehingga 31 Disember 2022, seramai 250 pesakit mental telah kembali dalam pasaran buruh. Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai telah menyentuh berkaitan dengan isu penghijrahan pakar Malaysia keluar negara dengan izin Brand Dren. Berdasarkan kepada laporan dengan izin World Migration Report 2022 oleh International Organization for Migration, kadar purata migrasi global adalah 3.6%. Secara perbandingan, kadar migrasi Malaysia adalah 5.6% daripada jumlah populasi negara atau 1.86 juta. Walau bagaimanapun, jika diperhalusi data ini dengan lebih lanjut, seramai 1.13 juta atau 60.75% berada di Singapura. Daripada jumlah ini, lebih 250,000 adalah merupakan bakat berkemahiran tinggi. Justru itu dalam membincang cabaran utama yang dihadapi oleh negara yang membawa pulang dan mengekalkan bakat berkemahiran tinggi di dalam negara ini, fokus utama sewajarnya adalah untuk mengurus aliran keluar bakat berkemahiran tinggi negara kita ke Singapura. Datuk Seri Yang di-Pertua, kedudukan Singapura yang berkaitan dengan negara kita dengan tahap akses pengangkutan yang baik, kadar tukaran nilai mata wang yang lebih tinggi, serta ekosistem pasaran buruh yang kompetitif menggalakkan rakyat Malaysia untuk berhijrah ke sana. Jarak yang berdekatan membolehkan mereka terus berhubung dengan keluarga di Malaysia, serta rangkaian perhubungan luas diaspora Malaysia yang telah bermastautin di sana memudahkan lagi penghijrahan mereka. Justru itu, dalam usaha menangani cabaran ini serta memastikan diaspora sentiasa mendapat maklumat terkini berkaitan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp telah membangunkan platform sehenti Malaysia at Heart atau MyHeart sebagai strategi jangka sederhana dan panjang. Inisiatif MyHeart adalah sejajar dengan rancangan Malaysia ke-12 iaitu mewujudkan platform pengkalan data diaspora. Platform MyHeart telah dengan izin go live baru-baru ini pada 31 Mac 2023. Platform boleh dicapai melalui pautan www.myheart.my. Ini adalah satu pemudah cara bagi diaspora Malaysia mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan peluang pekerjaan dan maklumat pasaran buruh di dalam negara, pendidikan untuk anak-anak, permit masuk pasangan dan anak-anak bukan warga negara, serta memotivasikan kolaborasi dalam kalangan diaspora dan juga dengan warga negara dan industri di Malaysia. Mencelah sikit, Yang Datuk Yang di-Pertua, boleh Yang Berhormat Menteri buat pecahan menurut res penghijrahan yang disebutkan itu di Singapura. Kalau tak ada boleh dalam bentuk apa ni bertulis. Ya, Yang Berhormat, adakah isu itu ditimbul semasa perbahasan? Ya, cuma saya minta tambahan. Tambahan. Okay. Itu soalan yang agak spesifik yang Berhormat Senator. Kita akan sediakan jawapan bertulis. Saya sendiri pun mau tahu tentang statistik berkaitan dari segi suku kaum ini. Minta penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya.
boleh tak boleh yang mereka-mereka yang bekerja di luar ni, brain drain ni, kita jadikan satu advantage kepada negara. Umpamanya di India, China dulu, India sebelum tu Jepun buat, Korea buat, dia biarkan mereka bekerja di luar negara. Tapi in the end, mereka diambil balik dan mereka bekerja di tempat-tempat strategik yang balik membangunkan negara. Ini berlaku di China, berlaku di India sekarang, berlaku di Korea dan berlaku di Jepun. Boleh tak kerja rangka seperti mana yang dirangka oleh China, India, Korea dan Jepun? Okey, bagi duduk sana lama. Bahkan dia galakkan rakyat dia bekerja di tempat-tempat strategik itu. Akhirnya pulang dan membangunkan negara lagi hebat. Contoh dah ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Senator. Itu adalah cadangan yang baik. Tapi kita juga perlu mengimbangkan di antara keperluan tenaga mahir di negara kita dan juga yang kita perlu hantar ke luar negara. Memang ini adalah satu cabaran yang cukup besar. Tapi ini pun berlaku sebenarnya. Kalau kita lihat, ini yang kita panggil, saya akan teruskan tadi, perspektif memotivasikan kitaran bakat atau dengan izin brand circulation. Satu, kita ada brand drain, kita ada lagi brand circulation yang memang tepat dengan saranan daripada Yang Berhormat Senator. Contoh yang paling baik ialah Tan Sri Michelle Yeoh. Ini bagi kita, ini adalah satu ikon tokoh kita yang keluar negara dan berjaya. Dan itu sepatutnya menjadi contoh kepada kita. Tetapi pada masa yang sama juga kita perlu memikirkan bagaimana kita memastikan bahawa tenaga mahir di negara kita cukup. Kalau tidak, kita akan hanya bergantung dengan tenaga pekerja asing. Ini keseimbangan yang perlu kita buat. Okey, saya harap itu dapat menjawab ke YB Senator. Datuk Seri Yang di-Pertua, seiring dengan itu, Kementerian Sumber Manusia terus memperkasa program kepulangan pakar atau dengan izin Returning Expert Program. Sejak tahun 2011, lebih daripada 10,000 permohonan daripada diaspora Malaysia telah diterima oleh Talent Corp untuk kembali bekerja di tanah air. Daripada jumlah tersebut, lebih daripada 6,500 orang pakar telah diluluskan untuk kembali di bawah program ini meliputi pelbagai bidang dan sektor ekonomi. Jumlah pakar yang kembali ini walaupun tampak kecil berbanding jumlah populasi diaspora Malaysia ialah satu perkembangan yang positif kepada negara. Selain itu, dalam konteks yang lebih makro, cabaran-cabaran lain yang dihadapi adalah untuk memastikan ekonomi negara terus kompetitif melalui pelaburan langsung berkualiti yang akan menjurus kepada penciptaan pekerjaan berkemahiran dan berpendapatan tinggi serta disokong oleh ekosistem bakat yang kondusif dan adil. Kementerian Sumber Manusia terus komited untuk memperhalusi dan memperkenalkan intervensi-intervensi yang bersesuaian dan mengembeling tenaga bersama semua pemegang taruh yang lain dalam memastikan aspirasi ini dapat dicapai. Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Sivaraj Anak Lelaki Chandran mencadangkan agar gaji minimum untuk graduan dikaji oleh pihak kementerian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, dasar gaji minimum kebangsaan digubal untuk menetapkan gaji lantai dengan izin flow wages bagi kategori terendah dalam pasaran buruh. Intervensi terhadap pasaran buruh dengan pelaksanaan dasar gaji minimum adalah bertujuan untuk membantu meningkatkan jaminan pendapatan dan kuasa beli rakyat supaya dapat memenuhi keperluan asas diri dan keluarga serta menangani kos sara hidup. Pada masa ini, kerajaan belum menetapkan kadar gaji minimum bagi golongan siswazah. Walau bagaimanapun, kerajaan mengambil maklum cadangan daripada YB Senator dan sentiasa terbuka terhadap setiap pandangan yang diberikan. Kerajaan akan meneliti perkara ini bagi memastikan ia benar-benar sesuai dengan keperluan semasa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan perasmian, Majlis menandatangani Memorandum Kerjasama Transformasi Tibet yang diadakan pada 16 Mac 2023 telah menyarankan agar pemain industri dan majikan menawarkan gaji permulaan sekurang-kurangnya RM3,000 kepada graduan Tibet kita, khusus kepada graduan Tibet. Saranan ini adalah satu permintaan yang munasabah memandangkan graduan Tibet adalah pekerja mahir yang menjalani kursus kemahiran secara komprehensif. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Cik Saleh. Pemohon mencerlah Tuan di-Pertuan. Okey. Terima kasih. Soalan yang sama saya membangkitkan